Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak bagi satu analisis iaitu mengenai pair yang sememangnya saya tengah trade sekarang ni, iaitu pair USD CHF lah. Okey. So pair ni setup yang bakal muncul ni belum jadi lagi besok, mungkin dalam minggu depan lah. Tapi saya ada nampak satu setup yang agak interesting lah. Okay. So kalau untuk besok intraday punya, apa yang kita jangkakan adalah, sebab ni dekat sini ada apa? Ada momentum buy. Okay. So dekat sini ada momentum buy dekat daily. So apa yang kita jangkakan nanti adalah candle akan turun lah. Okay. Turun mencari kawasan re-entry buy lah. Okay. Dan dekat H4 pun tanda-tanda awal untuk diturun kita dah nampak. Okay, apabila candle dah mula sideways ataupun tutup di dalam BB. Okay, candle dah mula tutup di dalam BB dan kemungkinan besar nanti low BB ni mid BB ni akan naik, MA50 ni akan naik, low BB juga akan naik dan kemudian kita jangkakan nanti candle akan turun lah. Okay, candle akan turun. Dan dekat situ tempat yang kita nak TP. Okey, kalau kita tak dekat H1 pun kalau munculnya momentum sell di H1, okey, kita punya target nanti kalau saya tukarkan kepada okey, ni kita punya target nanti lah. Okey, dekat MA200 iaitu bersamaan lebih kurang kawasan MA50 di H4. Okey, itu untuk perjalanan intraday. Okay, perjalanan panjang dia sebenarnya kita kena tengok bermula pada hari Selasa, iaitu satu hari bulan lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sekejap saya tukar ni pada monthly, ni saya tukar pada weekly dan ni saya tukar pada daily. Sorry. Okay, ni saya tukar pada daily. Okay. So apa yang kita nampak dekat sini nanti, okay, adalah okay, cekkan dulu, saya cekkan sikit. Okay, apa yang kita nampak adalah kemungkinan besar candle monthly ni akan tutup di bawah garisan MA510 high lah. Okay, dia kemungkinan besar dia akan tutup di bawah MA510 high lah, disebabkan ada satu hari je lagi trading day dan kemudian kita jangkakan hari Isnin ataupun esok mungkin candle akan turun mencari re-entry by di daily. Okay, so kemungkinan besar candle ni akan tutup di bawah garisan 510 high. Okay, tapi memandangkan kita berada di kawasan tertinggi di monthly, adakah kita nak sell pair ni? Okay, saya berpendapat lah bahawa pair ni saya tak berani nak sell lah. Walaupun kita tengok dekat weekly, kita nampak tak ada langsung momentum buy di weekly. So petanda ni kebiasaannya petanda yang kenaikan tu tak kuat lah. Okay, tetapi Jumaat lepas kita dah nampak signal lah. Hari Khamis dan Jumaat lepas kita dah dapat signal iaitu adanya momentum buy di daily. So momentum buy di daily ni dia punya target adalah top BB weekly lah. Okay, top BB weekly ataupun 510 high di monthly. Okay, alright. Kenapa saya kata saya tak berani sell? Sebab saya sebenarnya lagi suka buy pair ni ketika daily membuat re-entry nanti. Okay, ini disebabkan kalau kita tengok dekat monthly, okay, kalau kita besarkan, kita tengok kat monthly sahaja, kita nampak macam dah ada ada setup, iaitu kalau kat sini kita tengok ini arah pokok buy. Okey, pokok buy, kemudian dia turun mencari re-entry buy
dan kemungkinan dia akan teruskan perjalanan sehingga ni adanya momentum buy lah. Okay, dan sekiranya candle bulan 2 tutup menjadi candle momentum buy, so maksudnya kenaikan dia akan lebih tinggi lah. Okay, disebabkan candle momentum buy ni akan menjadi candle pertama yang tutup di atas garisan EMA 50 lah, dan membatalkan momentum sell ni lah. Okay, momentum sell yang pertama di sini, membatalkan momentum sell yang pertama ni lah. Okay, so perjalanan jarak jauh ni USD CHF ni saya nampak kuat untuk naik. Okay, saya lebih bias pada kekuatan USD, dan dari segi teknikal dan juga dari segi basic fundamental dia lah. Kalau boleh saya kongsikan dekat sini adalah laporan daripada Reuters, okay, pada 16 Disember itu, iaitu SNB, iaitu Swiss National Bank, memang stick dengan diorang punya loose monetary policy lah, okay, dan tak mengikut Federal Reserve dan bank-bank lain lah. Okay, kalau kita boleh saya highlightkan beberapa yang point important kat sini, iaitu Swiss National Bank akan terus dengan monetary ultra loose orang, dan kemudian dia pun tak mengikut bank-bank lain lah, di mana kalau kita tengok first major central bank yang naikkan interest rate selepas pandemik ni adalah British GBP lah, okay, pada pertengahan bulan lepas rasanya. Okay, dan walaupun Swiss punya inflation is rising, tapi dia masih lagi dalam keadaan moderate lah. So that's why diorang tak menjalankan monetary policy, diorang still diorang kekalkan lah, dan diorang tak ubah apa-apa lah. So basically kalau kita baca kat sini sampai habis, ini adalah satu berita yang menunjukkan bahawa dalam mungkin beberapa bulan lagi CHF ni akan terus, dia bukan lemah tapi dia stagnan lah. So yang lain akan bertambah kuat lah, dengan Federal Reserve dah umum nak naikkan interest rate bulan 3 nanti, dan Great Britain pun dah naikkan diorang punya interest rate, tapi CHF ataupun SNB, Swiss National Bank, masih lagi berpegang pada monetary policy yang lama lah. So kemungkinan besar ini adalah setup je lah yang saya nampak. Okay, saya nampak arah kukuh buy, the entry buy, dan the next kita mencari mungkin momentum buy. Tapi ini di monthly lah, memang perjalanan dia akan mengambil masa, akan ada candle turun naik, dan kalau kita tengok di time frame bawah mungkin ada peluang buy and sell lah, bergantung kepada risk tolerance kita lah. Tapi so far kemungkinan kita first signal dia kita akan tengok minggu depan. Kalau minggu depan candle weekly ni berjaya tutup menjadi momentum, dan maksudnya semakin besarlah peluang untuk monthly melakukan candle momentum lah. Okay, so setakat tu je dulu untuk analisa USD CHF. So kalau gunakan risk tolerance, gunakan pemahaman masing-masing, dan entry lah mengikut kesesuaian lah. Okay, right, itu saja dulu buat masa sekarang ni. Kalau ada salah dan silap, harap maafkan, dan Assalamualaikum, bye bye.